Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Bersua kembali kita dalam rancangan wajib tonton untuk anda seisi keluarga, iaitu rancangan Bicara Diari dan Rawat, Bicara DR. Dan pastinya anda menyaksikan kami di saluran TV1, saluran Berita RTM dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Dan Alhamdulillah setiap minggu kami bawakan topik-topik yang menarik khususnya berkaitan dengan kesihatan. Dan Alhamdulillah juga ini merupakan minggu kedua kita menjalani ibadah puasa dan sudah pastinya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan untuk kita menjalani ibadah puasa. Namun, agama Islam merupakan agama yang cukup indah dan memudahkan umatnya. Terdapat beberapa golongan yang tidak digalakkan untuk berpuasa. Antaranya ialah golongan orang yang sakit. Kerana jika berpuasa, ianya akan memudaratkan kesihatan mereka. Jadi topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan cabaran berpuasa bagi individu yang mempunyai penyakit kronik, khususnya berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. Jadi kita akan dapat pencerahan daripada pakar kita pada malam ini. Jadi kepada anda yang menyaksikan kami di kaca televisyen, anda bukan sahaja boleh menyaksikan kami secara televisyen, tapi anda boleh berinteraksi bersama kami juga untuk anda mengajukan sebarang persoalan ataupun nak berkongsi pengalaman berpuasa anda, khususnya bagi individu yang mempunyai penyakit kronik. Boleh terus hantar ke ruangan komen Berita RTM, Facebook rasmi kami Berita RTM. Kita nak berehat seketika, kita akan kembali selepas ini bersama dengan pakar kita di studio untuk bicara diari dan rawat. Okey, itu tajuk perbincangan kita pada malam ini, cabaran berpuasa bagi individu yang mempunyai penyakit kronik ataupun penyakit tiga serangkai yang kita namakanlah. Jadi pada malam ini kita nak dapatkan pencerahan dengan lebih lanjut. Saya perkenalkan tetamu kita di studio pada malam ini, iaitu Dr. Nafiza Mat Nasir yang merupakan pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Salam Ramadan Doktor. Terima kasih. Alhamdulillah sedondon kita hari ini Doktor. Tak dirancang Okey, tajuk pada malam ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia Doktor. Terutamanya kita masih lagi berada dalam minggu kedua bulan puasa ataupun bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan kepada masyarakat di luar sana berkenaan penyakit-penyakit kronik ini Doktor, khususnya dalam tempoh berpuasa ini. Bila kita cakap pasal penyakit kronik itu, Munawar, kita mesti ingat saya selalu cakap dengan pesakit saya. Bila cakap kronik tu, dia bukan boleh baik seperti biasa, tapi kita boleh kontrol. Sebab itulah penting untuk bulan Ramadan ni kita fahamkan mereka supaya memang kebanyakan pesakit saya insya-Allah lah yang beragama Islam, memang mereka nak berpuasa. Walaupun dia kategori mana dia akan memang dia akan, itulah soalan pertama dia akan tanya saya sebelum bulan Ramadan lagi. Okey, penyakit kronik yang akan kita berikan pencerahan dengan lebih spesifik pada malam ini adalah berkaitan dengan darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol tinggi Doktor. Yeah. Jadi seperti yang Doktor nyatakan tadi, ada dalam kalangan pesakit-pesakit kronik ini yang ingin berpuasa, yang cuba untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini, namun terdapat risiko-risiko kesihatan kepada mereka. Jadi apakah antara langkah terbaiklah yang boleh Doktor sarankan kepada mereka sekiranya mereka ingin berpuasa Doktor? Okey. Untuk pesakit kronik ni macam darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, especially untuk yang penyakit kencing manis lah. Memang kalau mereka akan suka bertanya, adakah mereka boleh berpuasa? So nasihat saya ialah selagi boleh yang tidak memudaratkan, memang mereka boleh berpuasa. Okey, tapi tak semestinya mereka tanpa pergi meminta nasihat daripada doktor dia orang terus berpuasa. Itu agak tak baguslah. Okey, memang mereka boleh berpuasa jika tidak mudarat. So apa yang saya nak tekankan sini, jika tidak memudaratkan pada pesakit tersebut. So maksudnya sebelum especially saya terutama bagi pesakit kencing manis lah, bila mereka nak berpuasa, mereka mesti jumpa dengan doktor dulu, minta nasihat. Itu nombor satu. Nombor dua, mesti faham
mengenai penyakit mereka, tahap ke mana, tahap mana dia punya penyakit, risiko dia macam mana jika dia berpuasa. Mesti dia faham dan inilah, dan sanggup untuk kita panggil monitor ataupun memantau kesihatan mereka ketika berpuasa. Yang itu mestilah. Lagi satu, mereka mesti memahami tentang ubat-ubat yang mereka makan lah. Itu yang memang doktor memang sebelum lagi dia berpuasa, kita dah pastikan mereka tahu benda-benda ni semua sebelum dia bulan puasa biasanya lah. Apa yang penting adalah sebelum mereka ingin ataupun merancang untuk berpuasa, mereka perlu berjumpa dengan pakar-pakar ataupun doktor terlebih dahulu, doktor, mendapatkan nasihat dari sudut kesihatan. Jadi bila kita bercakap berkenaan terdapat individu yang bila berpuasa, ianya akan memudaratkan kesihatan mereka, khususnya bagi pesakit-pesakit kronik ini. Jadi mungkin doktor boleh perjelaskan lagi, doktor, siapakah antara golongan-golongan ini, bagaimana kita nak memperincikan lagi individu-individu ini? Biasanya pesakit-pesakit yang kita tidak galakkan berpuasa tu, tak kiralah kencing manis ke ataupun masalah darah tinggi ke, pada pesakit kencing manis, biasanya pesakit kencing manis yang kawalan gulanya tak beritu kontrol, maksudnya tak terkawal. Ada especially kalau dia senang sangat dapat hyperglycemia ataupun pernah masuk ward sebab kandungan gula dia terlalu tinggi, especially 3 bulan sebelum tu dia pernah masuk ward. Yang itu kami kena, maksudnya doktor akan berhati-hati sedikit. So kalau dia betul-betul nak berpuasa, kita kena pantau lebih berhati-hatilah supaya tak berlaku mudarat ketika dia berpuasa. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau dia pernah dapat simptom hypoglycemia ataupun kandungan gula yang terlalu tinggi, terendah sampai pengsan dalam masa 3 bulan sebelum berpuasa, sebelum bulan puasa tu, pesakit-pesakit begitu pun kita kena berhati-hati jugalah. Lagi satu, kalau macam dia ada masalah buah pinggang, ada komplikasi buah pinggang yang tahap yang kena dialisis, yang itu kita tak berapa galakkanlah sebab kita takut lebih memudaratkan. Sebab bila kita puasa, kita senang dapat dehydration. Lepas tu kita akan lagi memudaratkan. Okey. So kalau dia ada tiba-tiba dia ada waktu bulan puasa, tiba-tiba dia ada jangkitan kuman ke, ada sakit yang lain yang acute, tu pun kita tak galakkan berpuasa. So kita kena nasihatkan dia lah. Sebab kita dalam agama pun kita dimudahkan kan, kita boleh bayar fidyah. Ustaz pun kata walaupun you bayar fidyah, you tak perlu ganti lagi sebab dia boleh memudaratkan. Itu yang kita kata tu. Kita perlu berjumpa dengan pakar dulu, doktor anda dulu sebelum plan untuk berpuasa. Okey, doktor ada beritahu tadi berkenaan individu yang mempunyai penyakit kronik khususnya macam darah tinggi ataupun kencing manis. Mungkin ada tahap-tahap tertentu yang membolehkan mereka berpuasa ataupun ada tanda-tanda tertentu yang membolehkan, yang menjadi penanda aras bahawa mereka perlu membatalkan puasa. Mereka perlu mengambil ubat ataupun berjumpa dengan doktor dengan segera, doktor. Bagaimana, doktor? Bagus soalan tu, Munawar. Sebab saya nak imbas kembalilah. Actually kalau pasal bab puasa ni bagi pesakit saya lah, saya bukan pesakit saya, kebanyakan warga Malaysia yang beragama Islam, bila kita kata tak boleh berpuasa, kadang-kadang tu dia orang macam sedih lah. Pernah satu kali tu baru-baru ni pesakit saya datang, bila saya tengok kontrol sugar dia tak bagus, dia punya lepas tu dia memang on insulin. Memang kalau on insulin pun kita berhati-hati untuk bagi dia puasa lah, sebab kalau dia tak pantau dia boleh senang dapat hypo kan. Mengalir air mata dia, Munawar. Allah, mestilah sedih, doktor. Saya pun tak sampai hati. Kalau saya tak dapat puasa, dia kata doktor umur saya tinggal berapa je lagi. Dia kata tak tahu 5 tahun ke 10 tahun. Dia kata time ni lah saya nak berpuasa. So tapi saya ambil that opportunity actually to encourage dia. So, kebetulan dia datang sebelum bulan puasa, untuk supaya bersedia dengan lebih baguslah untuk kalau nak puasa. Ya, puan, saya kata kalau nak berpuasa, ambil ikut cakap doktor.
Okey. Okey, soalan Munawar dia apa tadi? Saya lupa dah. Okey, doktor cakap Meh ikut cakap doktor. Apa antara saranan doktor tu? Okey. Macam contohlah, saya bagi yang paling biasa is pesakit yang ada kencing manis lah kan. So kalau dia nak berpuasa, yang selain daripada berjumpa dengan doktor, so dia mesti tahu ubat yang dia makan tu lah, apa dia. Especially kalau pesakit tu dia guna insulin ya. Ada kebanyakan ada separuh pesakit yang kencing manis dia bukan hanya guna ubat, dia pun ambil insulin. So memang kena berdiskus ataupun berbincang dengan doktor macam mana nak ambil ubat tu, sebab kadang-kadang kita kena tukar aturan dia. Okey. Lepas tu itu satu. Make sure sebelum berpuasa tu, sebelum puasa tu saya dah galakkan dia praktis dulu. Latihan terlebih dahulu doktor. Ya, dia orang suka sebab dia orang biasa, actually dia orang biasa buat puasa sunat semua tu kan, dah masa bulan Syaban, Rejab semua tu kan. So sebelum bulan Ramadan dia dah biasa puasa sunat. So masa tu saya pastikan kalau masa tu kalau dia kata-kata kat dia, saya suruh dia pantau lah. Kalau yang tekanan kencing manis dia tak berapa kontrol tu, saya suruhlah dia cek waktu tengah hari tu berapa tekanan bacaan gula dia. Kalau katalah ada waktu-waktu tertentu kita mestikan dia berbuka puasa lah. Okey, doktor. Doktor ada menyatakan perlu memantau tahap kesihatan mereka setiap masa. Jadi perlu ke pesakit itu mencatat setiap bacaan mereka sebelum untuk menjadi rujukan doktor sendiri jugalah? Dia bukan untuk saya sebenarnya. Saya ajar pesakit tu untuk diri dia sendiri. Sebab setiap pesakit cara pantauan dia berbeza. Dia tengok tahap macam mana pesakit tu kencing manis, dia punya severity jugalah. Kalau setakat dia makan ubat, orang kata ubat yang tablet sahaja, mungkin biasa kontrol dia bagus, saya tak perlulah kena pantau tiap-tiap hari. Tahu kan macam mana nak cek gula tu, kena cucuk sikit jari, nanti habis pula jari tu nanti. So yang itu saya tak adalah suruh pantau tiap-tiap hari, macam terlalu kerap lah. Mungkin dalam satu hari tu tengah hari, biasanya paling bagus kita cek waktu tengah hari. Waktu takut dia hypo. Lepas tu selepas berbuka, 2 hours selepas berbuka, bagus juga kita cek dia punya gula lah. Tapi kalau kata pesakit tu pesakit yang memang kontrol sugar dia tak berapa bagus ataupun senang dapat hypo, saya akan lebih strict. Kalau dia nak berpuasa, saya suruh pantau betul-betul lah. Maksudnya dalam satu hari tu kena at least cek satu kali. Itu regular. Tapi kalau kata bila kita cek ni, saya cerita pasal kencing manis lah, sebab paling biasa memang pesakit kencing manis lah yang ada masalah ni kan. Tapi kalau kata bila dia cek gula dia tengah hari tu sudah kurang daripada bacaan yang saya suka, maksudnya dah jadi hypo. Kadar bacaan yang kalau macam 3.9 ke bawah tu saya dah saya dah suruh dia wajib buka puasa. Saya memang nasihatkan mereka ya, sebab kita tak mahu jadi dapat hypo tu kita boleh pengsan. Okey. Doktor ada menyebut berkenaan hypoglycemia doktor. Dan selepas ini kita dapatkan perincian berkenaan hyperglycemia juga doktor. Boleh. Khususnya untuk pesakit type 2 diabetes. Jadi banyak lagi pencerahan yang akan kami bawakan kepada anda. Seperti biasa, anda boleh mengajukan sebarang soalan ataupun komen ataupun sebarang pengalaman anda khususnya sepanjang bulan Ramadan ini di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. Masih lagi untuk kita membicarakan berkenaan cabaran berpuasa bagi individu yang mempunyai penyakit kronik, khususnya seperti yang kita sedia maklum di negara kita Malaysia ini ramai dalam kalangan kita peratusannya agak tinggi lah untuk pesakit yang mempunyai diabetes, kencing manis dan juga darah tinggi doktor. Kalau tadi kita dah memberikan penerangan. Diabetes dengan kencing manis itu sama. Diabetes okey. Kencing manis dan kolesterol tinggi. Itu 3 serangkai yang perlu kita war-warkan kepada anda. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan penyakit yang berisiko tinggi ataupun penyakit kronik ini, tadi kita dah terangkan kepada penonton khususnya berkenaan dengan pesakit yang tidak dibenarkan berpuasa dan juga tidak digalakkan untuk berpuasa. Sekarang ini mungkin ruangan untuk doktor memberi penerangan dari sudut bagi pesakit kronik yang dibenarkan berpuasa. Bagaimana doktor? Okey, sebenarnya itulah saya kata dibenarkan berpuasa selagi tak memudaratkan.
dan jika penyakit kencing manis ataupun darah tinggi ataupun kolesterol tinggi anda memang terkawal, memang kita digalakkan berpuasa sebab puasa pun boleh mengawal penyakit-penyakit tersebut. So bukanlah maksudnya bila kita ada darah tinggi, kencing manis, kita dah tak boleh berpuasa langsung. Tapi berhati-hati. So sebab tu saya kata kalau memang pesakit-pesakit memang nak berpuasa, bersemangat nak berpuasa, memang kami galakkan supaya kita kontrol penyakit kronik kita. Doktor kata tadi kalau penyakit tu kronik tu dia memang tak boleh baik tapi kita boleh kontrol. So bila kita kontrol kita boleh berpuasa. So saya memang galakkan pesakit kita kontrol daripada awal lagi sebelum bulan puasa lagi. So kalau pesakit-pesakit tu cuma makan tablet biasanya tablet saja bukan sampai insulin memang tu tak ada masalah lah. Kalau pesakit tu memang kontrol dia bagus, tak pernah dapat hypo, saya kata tadi hyper ataupun tak ada penyakit-penyakit lain yang acute macam ada infection ke demam ke, kita memang dibolehkan berpuasa. Tadi doktor pun ada menerangkan ada pesakit yang berjumpa dengan doktor sebelum bulan Ramadan lagi dan mereka berlatih untuk berpuasa terlebih dahulu doktor untuk mengenal pasti tahap kesihatan mereka sama ada mereka mampu ataupun tidak untuk meneruskan puasa sama ada puasa sunat ataupun puasa Ramadan. Okey doktor, tadi menyentuh juga berkenaan hypoglycemia. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan lebih lanjut apakah tanda-tanda bagi hypoglycemia ini bagi type 2 diabetes doktor. Okey. Ini salah satu lagi yang perlu kita bagi tahu dan supaya pesakit berhati-hatilah pesakit-pesakit diabetes ni. Jika mereka berpuasa dan tiba-tiba mereka ada simptom-simptom hypoglycemia ni. Hypo kan dia cakap pasal hypo tadi kan. Seperti berdebar-debar, tiba letih sangat, rasa macam tak larat, lepas tu rasa macam nak pengsan, pening ke. Memang kita galakkan supaya pantau gula anda pada ketika itu. Jika memang betul-betul hypo, memang kena buka puasa. Yang ni wajib buka puasa. Kita tak mahu nanti bila hypoglycemia dia boleh mudarat, boleh menyebabkan pesakit boleh jadi pengsan, boleh dapat sawan dan kita terpaksa rawat di hospital. So memang kalau pesakit-pesakit saya yang nak berpuasa memang kita galakkan memang kena tahu simptom-simptom tersebut dan kita bagi tahu apa yang perlu dibuat. Cuma saya pernah ada satu pesakit bila dia kata bila saya letih tak apalah, saya sayang puasa, saya nak tidur. Itu bahaya. Jangan sesekali buat. Sebab nanti dia boleh terus pengsan. Saya memang nasihatkan jangan tidur. Pergi kalau nak puasa bagi tahu siapa yang bersama. Jangan berpuasa seorang-seorang kat rumah. Ada juga makcik yang tinggalkan seorang kat rumah. So kena betul-betul kena bagi tahulah sebab kadang-kadang tu orang tua ni dia orang sayang puasa. Walaupun dia orang dah berumur dah tak So memang kita kena jelaskan betul-betul lah. So kalau sesiapa pesakit kencing manis nak berpuasa, so mestilah aware ataupun tahu pasal simptom-simptom hypo itulah yang berdebar-debar, rasa macam nak pening semua tu, rasa nak pengsan, rasa letih yang sangat. Itu sudah satu tanda-tanda dia lah. Okey, itu tanda-tanda yang perlu diketahui oleh individu-individu yang punya penyakit kronik doktor, khususnya untuk mengelakkan tanda-tanda hypoglycemia ini. Dan paling utama seperti yang disarankan oleh doktor adalah memberitahu ahli keluarga kita bahawa kita berpuasa pada hari ini doktor, untuk kita mengelakkan risiko kesihatan yang lain. Jadi doktor, tadi dah menerangkan berkenaan hypoglycemia, bagaimana pula dari segi hyperglycemia untuk type 2 diabetes doktor? Okey, kalau hyperglycemia pun kalau tinggi sangat tak bagus juga untuk berpuasa. Dia perlu juga buka puasa. Simptom-simptom dia macam dia haus sangat, kencing banyak, dia setiap kali nak pergi toilet, itu tandanya macam kandungan gula dalam darah kita tinggi kan. Kita terasa macam haus, nak pergi buang air selalu. Nanti apa jadi, kita akan jadi dehydrate. So bila berlakunya dehidrasi itu tak bagus pada individu tersebut. Bila hyperglycemia pun boleh menyebabkan kita pengsan dan menerima rawatan yang lebih akut lah di hospital. So kalau kata simptom tu berlaku dan dia akan rasa penat juga.
rasa nak makan, rasa nak lapar sangat. So elok digalakkan juga pantau kandungan gula pada ketika itu. Kalau memang tinggi macam 17 ke, kalau pesakit diabetes tahulah apa saya maksudkan 17 ke 15 tu kan, macam 16 ke atas tu, saya memang nasihatkan mereka berbukalah pada hari tersebut dan makan ubat yang sepatutnya tersebut ataupun berjumpa dengan doktor. Bagi nasihat jumpa dengan doktor baliklah dan kita adjust balik dengan macam mana ubat mereka. Jadi pesakit-pesakit perlu cakna lah, khususnya berkenaan terma, hypo dan juga hyperglycemia ini, doktor. Itu wajib. Kalau dia nak puasa, dia nak puasa, dia kena wajib tahu. Okey, bila kita bercakap ada individu yang ingin berpuasa, khususnya bagi yang menghidap penyakit kronik ini. Jadi mungkin ada tips yang boleh doktor berikan kepada mereka, khususnya untuk waktu bersahur, waktu berbuka, bagaimana, apa dari sudut pemakanan yang seeloknya untuk mereka? Bagus soalan tu. Okey, kalau pesakit-pesakit kronik, especially diabetes lah yang nak berpuasa, sahur saya wajibkan. Jangan skip sahur. Okey, sahur memang wajib. And then kalau boleh makan makanan yang diambil tu, ambillah makanan yang ada karbohidrat kompleks lah, supaya mereka perut dia berisi lah. Okey, memang kalau boleh lewatkan sedikit sahur. Alright, memang saya memang tak galakkanlah mereka skip sahur. Itu sangat penting. Alright, minum air banyak. Okey. At least dalam 8 gelas satu hari. Ya, itu memang 8 bagus. 8 gelas satu hari itu, doktor. Bagaimana pembahagian untuk kita mendidik masyarakat di luar sana, doktor? Dari sudut berbukanya berapa gelas, sahur berapa, doktor? Okey, bagus tu. Kalau kata kita buka puasa pun habis-habis kita boleh minum 2 gelas, betul tak? So lagi berapa tu? 8 tolak 2? Tinggal berapa? 4 kan? 4 gelas. Mungkin kalau sahur pun 2 gelas. So dah 4. 4 gelas tu dekat mana? Saya, especially pesakit saya yang agak berumur, saya galakkan mereka kalau pergi tarawih. Of course, pesakit saya memang tarawih bagi dia orang pun sangat penting. So bila tarawih, letakkan air kat tepi. Itu tips saya lah. Letak every time in between of tarawih tu kan, lepas 2 rakaat, teguklah air. Memang saya galakkan. Especially pesakit-pesakit yang sudah berumur lah. Sebab kalau pesakit yang dah berumur tu kadang-kadang kita punya rasa deria untuk minum tu kurang daripada daripada orang muda. So memang saya bagi tips, pergi tarawih bawa botol air. Besar pun tak apa. Letak tepi sejadah, lepas in between rehat tu minum supaya kita dapat cukup air. Itu cerita pasal tadi kita cakap pasal apa ya? Pasal kita cakap berkenaan air, doktor. Lepas ini kita nak sambung lagi banyak sebenarnya yang kita nak berikan pencerahan kepada penonton. Tapi bila kita bercakap berkenaan kekal hidrat di bulan Ramadan ini, sudah pastinya kita ada kapsul resepi sihat untuk anda. Kekal hidrat di bulan Ramadan bersama dengan pegawai pemakanan kita, Siti Sazwani. Saksikan. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda cara-cara pengambilan air kosong di bulan puasa. Seperti yang kita sedia tahu, seorang orang dewasa memerlukan sekurang-kurangnya 2 liter air sehari, iaitu bersamaan dengan 8 gelas air sehari. 1 gelas bersamaan dengan 250 mililiter. Bagaimana kita hendak cukupkan pengambilan 8 gelas air ini di bulan puasa? Sebentar lagi saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara-cara pengambilannya. Air amat penting untuk membantu membuang toksin dalam tubuh badan, di samping dapat mengekalkan lagi kesihatan tubuh badan kita. Jadi, anda disarankan untuk melengkapkan 2 liter air ini sehari. Mari kita lihat satu persatu bagaimana pengambilan air di bulan puasa. Pertama, sebaik sahaja anda bangun daripada sahur, anda boleh ambil segelas air kosong. Gelas yang kedua boleh diambil sebaik sahaja anda selesai makan sahur. Gelas yang ketiga kita boleh ambil sebaik sahaja azan maghrib berkumandang. Gelas yang keempat kita boleh ambil sebaik sahaja selesai solat maghrib. Dan gelas yang kelima kita boleh ambil sebaik sahaja kita selesai makan. Selepas itu, gelas yang keenam kita boleh ambil pada waktu selesai solat isyak.
Dan gelas yang ketujuh kita boleh ambil selepas selesai solat tarawih, dan akhir sekali gelas yang ke-8 kita boleh ambil sebelum tidur. Dan di situ kita boleh lihat cukuplah pengambilan anda 8 gelas air sehari. Selain itu, anda juga harus ingat semasa di bulan puasa, terdapat minuman yang tidak digalakkan untuk diambil. Antaranya adalah minuman berkafein. Contohnya seperti kopi dan juga teh. Minuman kopi dan teh ini tidak digalakkan untuk diambil kerana ia bersifat diuretik, di mana akan memberi kesan kepada anda untuk kerap pergi ke tandas dan menyebabkan kehilangan air yang banyak. Jadi ini adalah perkara yang tidak baik semasa anda berpuasa. Dan kami juga tahu anda mungkin berminat untuk mengambil minuman manis ketika di bulan puasa. Anda boleh mengambil minuman manis tetapi tidak digalakkan dengan begitu kerap. Anda boleh mengambil sekurang-kurangnya 1 hidangan air manis dan memilih hidangan air manis yang kurang gula. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh layari Facebook Cawangan Pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menjalani ibadah puasa. Ya, penonton, kita masih lagi ingin meneruskan perbincangan bersama dengan pakar kita berkenaan cabaran berpuasa bagi individu yang mempunyai penyakit kronik. Okey, kalau tadi doktor telah menerangkan bagaimana tips pemakanan untuk individu yang mempunyai penyakit kronik, khususnya kencing manis ketika bersahur. Jadi bagaimana pula penerangan dari sudut berbuka, doktor? Oh, okey. Kita tak sentuh buka lagi. Berbuka, memang kalau bolehlah, jangan banyak makanan yang manis ataupun simple karbohidrat kita panggil lah, ataupun karbohidrat ringkas, especially pada pesakit-pesakit kencing manis. Saya banyak relate kepada pesakit kencing manis lah. Tetapi kalau kita nak makan kurma kan ikut sunnah, okey, sebab kurma tu ada serat and all that semua tu. Boleh kalau kita nak buka dengan 3 biji kurma dulu, memang at least sampai 3 biji kurma saja memang digalakkanlah untuk pesakit-pesakit, especially yang ada kencing manis ni. Tapi janganlah melampau-lampau lah pula nak makan kurma, minum air manis, lepas tu kuih-muih lagi. Yang itu kita tak berapa galakkan lah, sebab walaupun kita tahu kita dah berpuasa sepanjang hari, kandungan gula kita tinggi, kandungan gula kita dah rendah, apa semua, kita duk makan pula banyak-banyak, memang tidak baguslah. Sebab kalau kita ada kencing manis, kadang-kadang tu kandungan gula yang terlalu tinggi tidak bagus untuk badan kita, sebab kita ada problem dengan insulin, hormon insulin tu. So memang kita galakkan supaya dia lepas tu banyakkan makan karbohidrat yang kompleks. Macam nasi ke, nasi yang ada, tak kisahlah, yang nasi, ada orang makan roti, ada orang makan nasi, ada orang makan oats, yang itu pun memang digalakkan. Dan juga minum air lah banyak. Okey. Kalau saya nak bagi tips lah, paling bagus untuk pesakit diabetes, elok dia makan selepas dia solat. Dia mungkin yang terbaguslah, ambil kurma dulu, minum, solat, lepas tu kita start baru makan nasi ataupun makan yang berat lah. Sebab bila kita lepas solat, kita tendensi ataupun kita nak makan makanan yang manis yang banyak akan berkurangan. So kita macam lewatkan sedikit. Sebab kita dah dapat gula yang ringkas tadi daripada kurma tu. Itu insya-Allah cukup tenaga kita untuk solat semua tu lah. Itu tips sajalah, itu bagi tips masa saya kepada badan kita. Ya, Okey, cakap berkenaan kurma, doktor, doktor cadangkan tadi 3 biji kurma saja untuk penyakit. kalau boleh jangan lebih pada itulah. Apa-apa pun makanan kita tak boleh berlebihan. Sama juga dengan kurma. Walaupun banyak khasiat dia, tapi kalau bila dah berlebihan dah jadi mudarat juga kan. So kita nasihatkan dalam setakat 3 tu memang bolehlah. Iyalah, kita risau bulan puasa ni ada yang nak buat jus kurma, doktor.
berbuka. Jadi kuantiti gula dia tinggi juga dekat situ doktor. Betul. Okey, itu untuk pesakit diabetes ataupun kencing manis. Mungkin doktor boleh memberi penerangan dari sudut yang mempunyai penyakit kolesterol tinggi, darah tinggi. Okey, penyakit yang kolesterol tinggi sama juga. Makan ubat jangan berhenti walaupun kita puasa. Alright, kita teruskan makan ubat yang disarankan. Sebab tu kadang-kadang tu biasanya kadang-kadang kita punya pesakit suka makan ubat waktu sahur. Bila dia miss sahur, dia tak akan makan ubat-ubat yang dia tertinggalkan. So kalau boleh memang saya galakkanlah bersahur dan lewatkanlah waktu bersahur. Dan bagi pesakit-pesakit kolesterol, of course kita kena jaga makanan kita supaya jangan banyak makanan daripada makanan kita yang berlemak ataupun daripada orang kata red meat, daging yang merah. Kalau nak makan ayam tu, pilih ayam yang kurang berlemak macam dada, buangkan dia punya kulit dia kalau boleh. And then cara memasak lagi satu. Memainkan peranan lah. Kalau boleh jangan banyak yang goreng, deep fry semua tu lah. Jangan yang berlemak, santan tu. Ya, kurangkan. Saya tak boleh cakap no. Pesakit saya, kalau saya cakap no, dia orang tak suka saya. Bukan macam tu. Tapi kurangkan. Boleh tapi bukan macam doktor ni kata kalau boleh, tapi bagi saya sikit je. Tapi untuk kebaikan sebenarnya. Untuk kebaikan. Kita boleh nak makan doktor, tapi jangan berlebih-lebihan doktor. Betul, pesakit saya semua kata, semua doktor kata boleh. Tapi sebenarnya sikit je doktor bagi. Tapi itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan lah daripada saranan doktor itu tadi. Okey doktor, dalam bulan puasa ini selain kita menjaga dari sudut kesihatan kita dan juga pemakanan kita, mungkin ada juga dalam kalangan pesakit kronik ini yang ingin melakukan senaman doktor dalam bulan puasa ini. Adakah ianya digalakkan doktor khususnya dalam tempoh puasa ini? Memang digalakkan. Memang digalakkan untuk bersenam. Tapi tengoklah sejenis senaman. Kalau boleh janganlah sampai yang senaman yang terlalu kita kata vigorous activity yang berlari sampai kita pun macam dehidrasi, terpaksa buka puasa, yang itu tak boleh lah. Okey, kalau nak buat senaman, especially pesakit kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol memang digalakkan. Biasanya kalau katalah nak petang-petang tu buat brisk walking sekejap sebelum berbuka, especially yang lelaki selalunya dia orang tak masak kan. So bolehlah keliling sikit rumah tu, senam ringan, pergi dekat kebun, tengok apa-apa yang boleh dibuat kan. Itu amat digalakkan. Tapi actually yang paling bagus buat senaman adalah 2 jam selepas kita berbuka. Sebab masa tu kita makan banyak, kandungan syugar pun tinggi. Sebab itulah ada tarawih. So tapi tarawih tu pun macam senaman lah kita. Memang memang Islam ni memang unik kan. Puasa pun ada exercise-nya. Maksudnya memang lengkap lah. So paling bagus memang 2 jam selepas berbuka lah. Okey, kita tadi bercakap berkenaan ke risiko untuk penyakit kronik ini berpuasa. Tapi kita lihat doktor, ada juga dalam kalangan pakar-pakar perubatan di barat maupun mereka menggalakkan untuk individu berpuasa. Kerana dalam puasa tu ada kebaikan kepada kesihatan mereka sendiri ya doktor? Ya, memang puasa tu banyak kebaikan dia. Cuma jangan salah faham, kita tak bagi puasa tu kalau jika ia memudaratkan. Kan doktor kata puasalah sehingga selagi tidak memudaratkan. Dalam kajian memang banyak kelebihan-kelebihan berpuasa ni. Kita boleh kontrol syugar kita lagi bagus, kandungan gula kita lagi bagus untuk pesakit diabetes. Tekanan darah pun boleh dikontrol dengan lagi bagus. Boleh kurangkan berat badan. Ada juga kajian kata boleh kurangkan penuaan. Siapa nak awet muda bolehlah berpuasa. Sebab kan kita makan pun makanan yang kalau kita ditambah dengan makanan yang sihat. Dan juga itu antara-antara lah kelebihan berpuasa. Banyak sebenarnya yang doktor tak ingat lagi nak bagi tahu. Okey, itu antara kelebihan berpuasa lah, tapi jangan sampai memudaratkan kesihatan kita. Okey doktor, bagaimana pula cara untuk mengawal darah tinggi tanpa penggunaan ubat doktor?
Oh, tanpa penggunaan ubat. Okey. Jika orang darah tinggi untuk cara kita kontrol ya, kalau kita sudah disahkan oleh doktor kata ada penyakit darah tinggi, so cara merawatnya memang ada separuh tu kita kata non pharmacological, maksudnya kita bukan dengan cara ubat-ubatan dan juga dengan rawatan dengan ubat-ubatan. So biasanya sama saja. Okey, kita jaga pemakanan, exercise, jangan merokok, jaga berat badan. Okey. So pemakanan biasanya yang untuk darah tinggi ni kita tak galakkan mereka makanan yang tinggi kandungan garam. Okey, banyakkan makan buah-buahan yang berserat, okey, dan banyakkan minum air, okey, dan juga mesti buat exercise lah. Itu semua perlu dilakukan. Tapi bila dah lakukan segala yang macam saya doktor cakapkan tadi, masih juga tak kontrol, so kenalah makan kita support dengan ubatan. Jadi bila kita cakap berkenaan penyakit 3 serangkai ini, doktor, ia sedikit banyak berkait dengan gaya pemakanan kita, doktor. Ya, lifestyle. Jadi pinggan sihat tu sangat penting, doktor. Betul. Jangan berlebihan satu bahagian pula. Kita mesti berlebihan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, doktor. Okey, itu berkenaan gaya pemakanan yang perlu kita war-warkanlah kepada anda semua. Dan sudah pastinya kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, tapi terlebih dahulu kita nak saksikan kapsul farmasi. Sakit gastrik tapi nak puasa. Bagaimana pencerahannya? Kita bersama dengan Sofatun. Untuk episod kali ini, saya nak kupaskan sedikit berkaitan dengan isu sakit gastrik tapi nak puasa. Pesakit yang selalu alami gastrik ini pasti ada masalah untuk berpuasa kan, sebab gastrik juga dikaitkan dengan keadaan tak boleh berlapar. Jadi menyebabkan mereka tak dapat nak teruskan puasa. Dan dalam pada itu, masih ramai pesakit yang beranggapan puasa adalah punca tercetusnya serangan gastritis yang kerap semasa berpuasa. Perkara ini selalu dikaitkan dengan faktor tak ambil makanan, jadi akan menyebabkan tahap asid meningkat dalam badan. Betul ke? Okey, sebenarnya masa kita berpuasa, sistem penghadaman berehat dan rembesan asid gastrik menurun. Jadi masalah sakit atau rasa senak perut kesan rembesan asid gastrik yang tinggi adalah tidak betul. Lagi satu, bila ada serangan gastrik, mesti anda kerap ambil ubat tahan sakit untuk kurangkan rasa sakit kan? Tapi sebenarnya pesakit perlu tahu, pengambilan ubat tahan sakit ketika serangan gastrik akan memburukkan lagi keadaan. Sebabnya, bahan yang terkandung dalam ubat tahan sakit ini, ia boleh mengurangkan penghasilan prostaglandin. Prostaglandin adalah sejenis bahan kimia seakan hormon yang bertanggungjawab untuk melindungi lapisan perut kita daripada dihakis asid gastrik. Jadi, bila prostaglandin ini berkurang, maka menyebabkan permukaan dalam perut menjadi mudah terhakis oleh asid gastrik. Jadi jom saya kongsikan tips ketika berpuasa. Pesakit gastritis dinasihatkan untuk segerakan berbuka puasa sebaik masa waktu. Mulakan berbuka puasa secara ringan, contohnya ambil kurma, makan sedikit kuih atau buah-buahan dan minum air kosong. Kemudian tunaikan dulu solat maghrib, selepas itu barulah ambil makanan yang lebih berat. Hidangan berbuka puasa dan bersahur pula perlu elakkan kategori makanan seperti makanan bergoreng, makanan dalam tin kerana kandungan asid yang tinggi, minuman berkarbonat, makanan yang mempunyai asid yang tinggi seperti limau, oren, tomato, makanan-makanan yang pedas, makan dengan kuantiti yang banyak dan mengambil minuman mengandungi kafein yang tinggi seperti kopi dan teh. Ini penting supaya proses pencernaan makanan mudah berlaku. Seterusnya dapat mengelakkan berlakunya serangan gastrik. Untuk pengambilan ubat pula, kalau arahannya adalah 1 kali sehari, pesakit dinasihatkan untuk ambil ubat pada waktu sahur. Kalau arahannya 2 kali sehari pula, ambil ubat pada waktu sahur dan berbuka. Manakala kalau 3 kali sehari, ambil sewaktu berbuka, bersahur dan selepas tarawih. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Bagi mereka yang ada masalah gastrik, tak bermakna mereka tak boleh berpuasa. Berpuasa sebenarnya adalah baik untuk kesihatan. Pengambilan ubat untuk gastritis yang diberikan oleh doktor dengan betul dapat memastikan pesakit menjalani ibadah puasa seperti biasa. Dapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi berkenaan kesesuaian keadaan kesihatan untuk berpuasa, pemakanan dan ubat-ubatan yang perlu diambil ketika berpuasa.
Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita masih lagi bersama dengan pakar kita untuk mengetahui berkenaan cabaran berpuasa bagi pesakit kronik. Jadi, doktor, mungkin kita boleh memberikan pencerahan yang lebih jelas lagi khususnya kepada individu yang mempunyai pesakit darah tinggi ni, doktor. Bagaimana tips-tips untuk mereka menjalani ibadah puasa ni? Okey. Dengan tadi kita tambah lagi lagi satu ubat. Jangan berhenti makan ubat. Kadang-kadang tu banyak jugalah pesakit saya ni bila kan darah tinggi tu tak rasa apa-apa. Kadang-kadang tak ada simptom. Walaupun darah tu tinggi, tiba-tiba je berlaku komplikasi. Kita tak nak macam tu lah. So, kebanyakan pesakit saya ni yang culas makan ubat ataupun dia tak berapa compliant dengan ubat tu, dia ingat tekanan darah dia normal. So jangan, walaupun kita berpuasa, tak semestinya tekanan darah kita itu dikontrol dengan puasa sahaja. Kadang-kadang tak cukup. So teruskan makan ubat. Lagi satu, berhati-hatilah, jangan macam biasalah, jangan jaga, kalau stres sangat, rasa macam tak sihat, pergi jumpa doktor. Sebab banyak jugalah kes yang baru-baru ni ada yang walaupun kita kata ajal, kita tak tahu meninggal stroke waktu solat, walaupun mungkin kita nampak sesuatu yang bagus kan waktu bulan puasa dia meninggal, tapi itu adalah salah satu tanda lah. Kadang-kadang tu kita tak tekanan darah tak berapa kontrol, tiba-tiba boleh dapat stroke semua macam tu kan. Pengsan bulan puasa ni especially, kadang-kadang tu kita kurang minum air semua kan. Lepas tu makan pula banyak yang bergaram, makan kat luar. Itu adalah selalu perkara-perkara yang tak baguslah untuk pesakit-pesakit darah tinggi ni. Doktor, cakap berkenaan makanan yang bergaram ini, doktor. Mungkin ada dalam kalangan pesakit darah tinggi ini, doktor, yang nyatakan kalau berbuka ni tak ada ikan masin, tak sah, doktor. Bukan tak naik selera, doktor. Dia sahur selalunya. Dia nak makan benda masin and all that. Tapi kita, bagi orang muda tak ada masalah lah. Tapi walaupun kita tak galakkan, tapi bagi pesakit darah tinggi, kita tak macam orang biasa. Salur darah kita perlu dijaga. Kita tak mahu dia tinggi. Bila salur darah kita tinggi adalah tak baguslah, sebab salur darah ni adalah macam akar pada tumbuhan kan, yang bawa oksigen apa semua. Bila kita rosak, kita tinggi, dia tak panjang bagus, nanti komplikasi dia kita tak mahu. Okey, nanti boleh ada komplikasi yang makan masa lama yang kita tak sedar, macam buah pinggang boleh rosak, semua tu kita tak mahulah. So memang kalau saya kena cakap 2-3 tiap-tiap kali jumpa tu, saya akan cakap benda yang sama. Sebab kita kata silent killer kan, kita tak rasa dia sakit. Masalahnya kita ni, bila kita tak rasa sakit, kita ingat kita tak sakit. Kita ingat kita sihat, tak ada penyakit dah. So kita kena bagi tahu, ingatkan lagi lah. So memang kena jaga pemakanan, makan ubat, minum air, dan kalau rasa tak sihat, pergi cek tekanan darah secara berkala ataupun pergi jumpa dengan doktor. Jika perlu buka puasa, doktor nasihatkan perlu buka puasa lah. Okey, itu kita dah cerita berkenaan dengan pesakit kencing manis, darah tinggi. Bagaimana untuk pesakit kolesterol tinggi ni, doktor? Sama juga. Sama juga. Sebab dah kita 3 serangkai kan. Sebab kita nak, so kita panggil kardiovaskular, masalah pesakit kardiovaskular. Kita nak jaga salur darah kita tu. Okey, tak mahu dia rosak ataupun sempit ataupun tak berfungsi dengan bagus. So memang tak boleh lari dari jaga pemakanan, makan ubat dengan berterusan, dan mesti jumpa dengan doktor untuk kita pantau. Sebab kalau kolesterol ni, kalau kita nak tahu, nak pantau dia, kita terpaksa ambil darah lah. Kita tengok darah kita macam mana, tinggi ke rendah ke. Okey, 3 perkara yang ditekankan doktor. Jaga pemakanan, kenali dan fahami pengambilan ubat anda, dan yang paling utama adalah jumpa dengan doktor. Okey, doktor, kita ada beberapa minit saja lagi. Jadi mungkin doktor boleh memberikan rangkuman kesimpulan berkenaan topik kita, cabaran berpuasa untuk individu yang mempunyai penyakit kronik ini. Kita nak bantu seramai yang boleh kepada mereka yang ingin berpuasa, doktor. Apa antara langkah-langkah terbaik yang boleh mereka lakukan, doktor? Okey, kesimpulannya macam saya cakapkan tadi,
jika memang berpuasalah jika tidak memudaratkan. Sebelum berpuasa, jumpa doktor, berbincang dengan doktor, kenali penyakit anda, maksudnya macam mana tahap penyakit anda, dan kenali ubat yang anda makan. Sebab kita nak berpuasa kan, kalau boleh nak puasa 1 bulan. So kita kena prepare ourselves lah. Bukan maksudnya kita ada penyakit kronik, kita tidak boleh berpuasa, tetapi kita mesti bersedia untuk berpuasa supaya kita dapat menjalani ibadah puasa ni dengan sempurna tanpa ada mudarat kepada kesihatan diri kita lah. InsyaAllah. Dan sentiasa pantau ketika berpuasa, pantau diri anda sebab kita bukan tak ada penyakit, kita ada penyakit. Macam tu. Okey doktor. Sekali lagi doktor, kita nak beri penegasan kepada masyarakat di luar sana, khususnya bagi mereka yang berpuasa dan mempunyai penyakit kronik, apa antara tanda-tanda yang membolehkan mereka untuk membatalkan puasa, doktor? Bila kalau kata ini yang paling worst lah, kalau kita rasa macam ada komplikasi sakit jantung ke apa yang perlu makan ubat. Okey, bila kita bagi pesakit kencing manis, kalau dah ada simptom-simptom hypo, saya ulang balik semula lah. Perlu buka puasa. Dan bila ada simptom yang hyper, maksudnya sugar, kandungan gula di dalam darah yang terlalu tinggi, perlu buka puasa. Alright. Kalau dah macam keadaan yang kita dehydration, kalau kita ada sakit buah pinggang, kita berhati-hati. Atau sebab kalau kita nak berpuasa kan kita kurang minum air, kita kena berhati-hati. Jika sampai ada sampai yang kita nak pensan, semua tu kena buka puasa lah. Okey, itu antara tanda-tanda yang perlu kita ketahui khususnya dalam kita menjalani ibadah puasa ini. Apakah antara perkara-perkara yang perlu kita ketahui dari sudut kesihatan kita, dan doktor juga memberi penekanan dari sudut pemakanan, doktor, dan juga gaya hidup kita. Apa yang penting adalah kita untuk sentiasa berjumpa dengan doktor untuk mengetahui tahap kesihatan kita. Jadi saya harapkan melalui perbincangan kita pada malam ini dapat membantu pesakit-pesakit kronik di luar sana untuk mereka menjalani ibadah puasa dengan lebih sempurna, dengan indahnya. Jadi doktor, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nafizah Mat Nasir yang merupakan pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center UPSC. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, kita sampai di sini saja penonton Bicara Diary dan Rawat. Terima kasih kerana menemani kami sehingga ke akhir rancangan, dan kami harapkan melalui perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada anda. So, pastinya jangan lupa untuk saksikan kami pada minggu hadapan. Pasti untuk kita membawakan topik-topik berkaitan dengan kesihatan. Sampai di sini saja, saya Munawar Azmi mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia.